A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. Okey, sebelum ni ayat 106 Tuhan beritahu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Alam ta'lam anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir. Ayat ini ada kaitan dengan ayat seterusnya, ayat 107. Maksud ayat 106, Tuhan kata, ma nansakh, kami tidak nasahkan ataupun batalkan, min ayatin, mana-mana ayat ataupun mana-mana hukum, au nunsiha, ataupun kami lupakannya, maka na'ti bi khairin minha, pasti kami akan bawa datang yang khairin, lebih baik daripadanya. Itu menunjukkan Allah tak pernah buat sesuatu yang sia-sia ataupun yang tidak berfaedah. Bila Tuhan nak tukar hukum ataupun tukar ayat, Tuhan bawa yang pertama lebih baik. Satu. Yang kedua, au misliha, ataupun Tuhan tukar dengan yang seumpamanya, bukan yang lebih baik tapi sama. Habis kalau sama, apa faedah? Faedahnya ialah untuk menguji manusia. Contoh yang paling jelas ialah pertukaran kiblat daripada Baitul Maqdis ke Baitullahil Haram. Tak ada yang lebih baik kan? Sama-sama menghadap kiblat dan tak perlu bergerak ke mana, hanya perlu alihkan badan. Jadi apa hikmahnya? Hikmahnya ialah Allah nak tengok, Allah nak uji manusia ni, adakah bila ikut perintah Allah betul-betul ikhlas kerana Allah ataupun kerana ada kepentingan ataupun kerana nafsu. Jadi faedahnya ialah untuk meningkatkan iman seseorang. Faedahnya ialah untuk memastikan adakah iman dia betul-betul ikhlas kerana Allah ataupun sebaliknya. Kemudian Tuhan kata apa? Alam ta'lam, tidakkah kamu ketahui, annallaha 'ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah atas segala sesuatu maha berkuasa. Apa kaitan dengan menasahkan ayat? Jadi kalau Allah berkuasa di atas segala sesuatu, Allah mencipta langit, Allah mencipta bumi, Allah boleh buat apa saja yang di bawah miliknya, maka apa masalahnya bila Allah nak tukar ayat dia, bukan ayat orang lain? Apa masalah? Kan? Sebab Allah 'ala kulli syai'in qadir. Itu hak Tuhan. Dan kita tidak ada hak untuk membantah. Boleh? Bila manusia membantah, itu menunjukkan apa? Manusia tak kenal Tuhan. Bila dia bantah je, bila soal je, jelas itulah petanda dia tak kenal Allah. Kita bekerja dengan seseorang, kemudian bos tu nak tukar meja dia daripada tepi pintu kepada tepi dinding. Kita ada hak tak nak bantah? Kenapa nak tukar? Ada hak tak? Tak ada. Kenapa kita tidak ada hak? Sebab itu hak dia, meja dia, office dia, syarikat dia. Kita pun di bawah dia, dia boleh pecat kita bila-bila masa. Jadi jangan bantah. Maka begitu juga kita dengan Tuhan. Okey? Kemudian Allah nak kuatkan lagi bahawa Allah tu maha berkuasa untuk melakukan apa saja kepada apa yang dia miliki. Ayat seterusnya, ayat 107. Alam ta'lam,
Alam. Apa makna alam? Tidakkah engkau? Alam ta'lam. Tidakkah engkau mengetahui? Ta'lam, mengetahui. Kalau alam tara, tidakkah? Mesti ada tidak. Kalau alam, mesti tidakkah. Tidakkah engkau melihat? Kalau alam nashrah, tidakkah kami telah lapangkan dada engkau? Ada tak soalan dalam ayat tu? Ada. Di mana huruf atau perkataan yang menunjukkan soalan? A ke alam? A saja. Lam tu penafian, tidak. A tu adakah? Jadi soalan ni biasa soalan untuk mendapat jawapan. Tapi bila Allah bertanya, alam nashrah laka sadrak, alam tarakai, alam tarakai fa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam ta'lam, soalan tu bukan untuk mendapat jawapan, tapi soalan tu nak apa? Nak apa? Bukan juga. Contoh, alam nashrah laka sadrak. Tidakkah kami lapangkan? Sebenarnya Tuhan nak bagi tahu, sesungguhnya kami telah lapangkan. Tuhan nak tegaskan. Tuhan nak tegaskan, kami telah lapangkan dada engkau. Dalam ayat ni, alam ta'lam. Sesungguhnya, tidakkah kamu mengetahui? Apa dia? Annallah. Sesungguhnya Allah, lahu, baginya, miliknya, mulkus samawati wal ard, kerajaan langit dan bumi. Tengok Tuhan sebut lahu dulu. Tuhan tak kata kerajaan langit dan bumi miliknya. Beza tak? Kerajaan langit dan bumi miliknya, dengan satu lagi ayat, miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Beza tak? Beza. Apa dia beza? Macam iyyaka na'budu. Kalau kerajaan langit dan bumi milik Allah, dan mungkin boleh tambah lagi, dan milik orang lain. Tapi kalau Tuhan sebut miliknya kerajaan langit dan bumi, maksud dia hanya milik Allah. Orang lain tak ada apa ni, pemilikan langsung. Itu makna lahu dahulu. Boleh? Jadi apa maksud ayat ni? Baginya, miliknya kerajaan langit dan bumi. Bila Allah sebut milk, lahu tu miliknya. Kita pun milik juga kan? Kita ada tak memiliki sesuatu? Ada? Ada tak benda yang kita milik? Ada apa dia? Rumah. Okey, sama tak Allah memiliki langit dengan kita memiliki rumah? Sama-sama memiliki, tapi sama tak? Tak. Apa yang tak sama? Apa dia? Kita memiliki rumah terbatas masanya. Sampai satu waktu rumah tu bukan milik kita. Bila tu? Bila rumah tu betulkan milik? Pertama, bila kita jual. Yang kedua, kita mati. Yang ketiga, bila rumah tu roboh. Nampak tak? Tapi Allah memiliki langit sampai bila? Sampai bila-bila. Allah tak mati. Langit kalau roboh pun Tuhan yang sengaja robohkan, bukan dirobohkan. Satu, beza. Yang kedua, kita milik rumah dengan Tuhan milik langit. Kita milik rumah, kita boleh buat tak apa saja kita suka pada rumah kita? Boleh tak? Boleh. Kita nak pecahkan pintu rumah kita, boleh? Boleh ke tak? Dalam agama benar ke tak? Tak boleh, sebab kita merosakkan. Tak boleh. Bukan soal tukar pintu baru. Pintu tu baru, tapi kita nak pecahkan pintu tu. Boleh tak dari segi agama?
Tak boleh. Berdosa, membazir. Kan? Makna pemilikan kita terbatas. Ada benda kita boleh buat, ada tak? Tak boleh. Kita ada pinggan yang mahal. Boleh tak kita nak pecahkan pinggan tu? Boleh? Ikut suka kita lah, pinggan kita. Kita ambil pinggan, baling depan rumah kita. Jiran tanya, kenapa pecahkan pinggan? Ikut suka saya lah, pinggan saya. Orang kata apa? Gila. Padahal kita pecah bukan hak orang, hak kita. Betul tak? Subhanallah. Tapi kalau Tuhan memiliki langit, Tuhan nak buat apa saja pada langit, orang pertikaian tak? Allah nak hancurkan langit, boleh tak? Boleh. Dan itu hak Allah, tak salah. Beza tak? Dua beza. Yang ketiga, kita memiliki rumah. Rumah mana ni? Rumah kita lah. Rumah sebelah? Kita boleh tak nak tanam pokok dalam pagar rumah sebelah? Tak boleh kan? Makna pemilikan kita terbatas. Tapi Allah boleh buat di langit, boleh buat di bumi, boleh buat dalam rumah kita, boleh buat di rumah jiran kita, semua tempat. Beza tak? Beza. Milik sama milik, tapi sangat beza langit dengan bumi. Maka kalau Allah memiliki tanpa batas, tanpa waktu, dan Allah boleh buat apa saja, maka jadi masalah ke kalau Allah menukar ayatnya? Ada masalah tak? Kenapa Allah tekankan benda ni? Sebab bila Allah tukarkan kiblat, ada orang yang tak boleh terima. Siapa dia? Yahudi. Itu Tuhan nak bagi tahu penyakit tu. Bila orang Yahudi tak setuju Allah menukar kiblat daripada Baitul Maqdis ke Kaabah, itu penyakit tu. Penyakit apa tu? Selama ni kamu menghadap ke Baitul Maqdis bukan kerana Allah, tapi kerana nafsu. Maka sia-sia ibadat kamu selama kamu menghadap Baitul Maqdis. Sia-sia. Sebab kamu bukan sembah Allah, kamu sembah nafsu. Bila sesuai kamu ikut kiblat tu. Bila tak sesuai, iaitu kiblat ke Kaabah, kamu tak ikut. Makna selama ni kamu rupa-rupanya kamu tak sembah Allah. Kamu sembah nafsu. Sia-sia. Itu penyakit tu. Samalah kita, ada tak penyakit tu dalam masyarakat kita? Ada. Boleh bagi contoh? Ada ketika dia nak solat awal waktu, ada ketika dia solat lewat. Makna dia solat awal tu kerana Allah ke kerana nafsu? Kerana nafsu. Nafsu kebetulan rehat, ada waktu, badan pun sihat, tak sibuk, dia pun solat awal. Ada ketika sibuk, malas, dia pun solat lewat. Makna ketika dia solat awal kerana Allah ke kerana nafsu? Kerana nafsu. Kerana nafsu. Kalau betul kerana Allah, jangan pilih tempat, jangan pilih keadaan. Nabi sibuk macam mana pun Nabi solat awal waktu. Sibuk macam mana pun Nabi solat berjemaah. Kan? Itulah orang yang sembah Allah dengan beza dengan orang yang sembah nafsu. Kan? Ada ketika kita makan sikit, ada ketika makan banyak. Makan sikit sebab apa? Kenapa makan sikit? Kan Nabi kata berhenti sebelum kenyang. Kan? Tiba-tiba Allah bagi hujan. Open house ada 3, semua makanan sedap. Ketika itu dia makan banyak. Makna apa? Ketika kamu makan sikit tu, kamu sembah siapa? Nafsu. Kalau betul kamu sembah Allah dalam semua keadaan, makanan sedap ke, makanan tak sedap ke, banyak ke sikit, itulah keadaan kamu. Mesti sama. Nampak tak? Bulan Ramadan kamu salat tarawih kan? Salat malam. Lepas Ramadan tak solat. Maknanya kamu salat bulan Ramadan kerana apa? Kerana apa? Kerana nafsu. Kerana nafsu. Allah nak uji. Allah jadikan apa? Bulan lain tidak ada solat tarawih, tapi solat malam tetap ada tak? Ada. Allah nak uji kita. Aku nak tengok, betul tak kamu solat 11 rakaat kerana aku? Maka Allah jadikan bulan lain tak ada solat tarawih, tapi solat malam ada. Dia tetap solat yang terbaik, tetap ada kelebihan tertentu.
Aku nak tengok. Rupa-rupa tak solat dah. Maknanya kamu solat selama bulan Ramadan bukan kerana Allah, kerana nafsu. Kalau kerana Allah, maintain. Kalau tak boleh sebelah pun paling-paling kurang 3. Nampak tak? Itulah penyakit itu. Itulah penyakit. Bila kita buat kerana nafsu, tak ada pahala. Tak ada pahala. Ustaz, saya solat tarawih tu, saya niat lillahi ta'ala. Saya nak tanya, orang Yahudi masa dia solat menghadap kiblat, dia niat apa dah? Sebut apa? Lillahi ta'ala juga. Tapi sia-sia. Sebab apa? Bila Allah nak uji sikit, tukar je kiblat. Tengok, dah membantah dah. Dah mula tak nak ikut dah. Makna selama ni betul-betul kamu ikut Baitul Maqdis kerana sesuai dengan nafsu. Inilah tanah air kita. Inilah tempat nenek moyang kita. Kita sembah. Tiba-tiba nak palih pada Kaabah, minta maaf. Dia bukan tengok perintah Allah, tapi tengok apa yang sesuai. Nampak tak? Jadi solat tarawih dia bukan tengok kepada itu perintah Allah, itu yang Allah suka. Tapi dia tengok apa dia? Orang ramai solat ke tak? Bulan apa? Maka dia pun solat. Lepas Ramadan, dia tengok pula, orang ramai solat ke tak? Tak. Pahala banyak tak bulan Syawal? Tak. Dia pun tak solat. Tak, mana Allah? Mana Allah? Boleh? Boleh ha? Boleh ke tak boleh? Apa yang boleh? Boleh jadi macam Bani Israel ke? Subhanallah. Itulah iman. Itulah iman. Iman ialah bila kita buat yang tak sesuai dengan nafsu. Itu iman. Kalau buat yang nafsu kita suka, belum iman. Belum iman. Walaupun yang kita buat tu sama dengan perintah Allah, tapi sebab nafsu suka, belum iman. Belum iman. Okey? Boleh? Kalau dia sebut terpaksa, jangan tambah lagi kerana Allah. Terpaksa kerana Allah lah. Kerana manusia. Mana boleh terpaksa kerana Allah? Allah paksa tak kita? Tak. Allah bagi pilihan. Nak solat awal boleh, nak solat lewat boleh, tak nak solat pun boleh, tak ada masalah. Tapi kamu terimalah akibatnya. Salat witir. 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 Tak, kalau kita susah nak bangun malam, paling kurang solat witir selepas Isya. Kan? Kemudian kalau nak pahala solat sepanjang malam, pergilah solat subuh berjemaah. Kan? Perempuan dapat? Boleh? Boleh, tak ada masalah. Kalau Maidin boleh pergi, takkan masjid tak boleh pergi? Kalau suami tidur kat sebelah, perempuan pergi tak boleh. Nabi kata, Nabi sebut dalam satu hadis. Saya tak nak komen, saya nak sebut hadis Nabi. Kan? Nabi kata, Allah merahmati seseorang yang bangun malam, kemudian dia solat, kemudian dia kejut isterinya. Bila isterinya enggan bangun, dia renjiskan air di muka isterinya. Allah rahmati orang ni. Dan Nabi kata Allah merahmati isteri yang bangun malam, kemudian solat. Setelah solat, dia kejut suami dia. Bila suami dia enggan bangun, dia ambil air, dia renjis di muka suaminya. Allah rahmati wanita ini. Jadi jangan dah, kalau dia tahu dia rempang, kita renjih daripada jauh lah. Tas. Dia sebenarnya suami lempang tu sebab apa? Sebab dia tak faham. Tak. Dia tak faham yang kita nak suruh tu benda yang terbaik. Cuba bagi faham dulu. Kalau dia tahu bangun tengah malam pahala sangat-sangat besar, jalan ke syurga lebih mudah, takkan nak lempang. Tak, dia sebenarnya tak tahu. Dia tak tahu. Tak apa. Tapi bila dapat rahmat Allah tu, dia kejut suami. Jangan lantak kamu lah, aku nak pergi masjid. Itu Allah tak rahmati. Kejut, dan kalau enggan, ambil air.
Tapi sebelum tidur tu bagi tahu, bang, malam ni kalau basah tu mana faham lah. Saya renjis lah tu. Bagi tahu awal-awal supaya dia tak terkejut. Ha? Nak bangun 4.30 boleh, nak bangun pukul 4 boleh, nak bangun 5.30 pun boleh. Tak nak bangun pun tak apa. Ha? Yang paling baik 1/3 malam. 1/3 malam bahagian akhir tu. Lebih kurang pukul berapa? Pukul 3, pukul 4. Tu kemuncak tidur tu. Paling susah nak. Tak, Nabi bagi salah satu cara lah. Tak semestinya renjis. Kan? Kalau kita dah kejut sekali, bang, terus bangun. Tak payahlah renjis. Kan? Itu ujian isteri kan? Ujian isteri. Suami? Yelah, kita kalau spray pokok bunga 1 jam kan, sabar je. Tapi nak spray suami fikir 10 kali kan? Ha? Kenapa dia mengamuk? Kita nak ajak dia masuk syurga. Sepatut dia syukur. Yang terima kasih. Boleh tak tolong berhenti renjis air? Okey, boleh ha? Inilah punca manusia tak beriman pada Allah. Suka mengingkari perintah Allah sebab dia tak kenal Allah, tak yakin. Maka Allah nak yakinkan kita supaya kita kenal dan kita cinta Allah. Apa dia caranya? Allah kata, bukankah bagi Allah kerajaan langit dan bumi? Bila sebut tu, sepatut hati orang beriman rasa apa? Rasa gerun, rasa hebat, rasa kebesaran Allah. Bila dia rasa gerun, rasa hebat, berani tak kita nak lawan? Inilah yang ulama kata, Nabi sebut dalam satu hadis, subhanallah walhamdulillah tamla'a al-mizan. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah memenuhi mizan. Apa makna mizan? Timbangan amalan kita. Apa maksud ucapan? Adakah semata-mata mengucap subhanallah, alhamdulillah, maka timbangan kita semakin berat? Tak. Maksud dia, bila kita subhanallah, apa maksud subhanallah? Maha suci Allah daripada apa? Daripada segala kekurangan. Bila kita yakin Allah tidak lemah, Allah tidak ada kekurangan, Allah maha hebat, maha sempurna, maka lahirlah perasaan kita ni hina, kita ni kerdil, Allah tu maha agung. Maka daripada situlah kita nak laksanakan perintah Allah. Itulah maksud subhanallah tamla'ul mizan. Jadi tak masuk akal mulut kita puji Allah, tapi perbuatan kita engkar perintah Allah. Makna pujian itu hanyalah apa dia? Hipokrit, munafik. Macam saya puji bos saya. Bos ni memang baiklah, bos ni memang pemurah lah. Tapi bila bos kata tolong selesaikan kerja, itu maaf saya tak boleh lah. Ada faedah tak pujian tu? Tak ada faedah langsung. Berapa ramai orang yang memuji Allah, subhanallah, subhanallah, zat bukan aurat. Itu bukan memuji, tapi mempermainkan Allah. Kalau betul Allah maha suci daripada segala kelemahan, ikutlah perintah dia, sebab dia tak ada kelemahan. Jangan berpura-pura, kan? Sebut alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, kan? Tapi bila dapat musibah, kita kata apa? Kita kata apa bila dapat musibah? Ya Allah, kenapa aku? Tengok, mana ucapan alhamdulillah sia-sia. Sebab apa? Hanya ucapan di bibir. Kalau kita kata alhamdulillah di bibir dan di hati, maknanya semua keadaan kita kena puji Allah. Keadaan baik, puji. Keadaan tak baik, puji. Nikmat, puji. Musibah, puji. Itu makna alhamdulillah. Tapi biasa berlaku kita sebut alhamdulillah bila dapat nikmat. Bila dapat musibah tak terkeluar apa, makna kita berdusta pada Allah. Tadi kamu cakap segala puji hanya layak untuk Allah dalam semua keadaan. Tiba-tiba musibah kamu tak puji aku, makna kamu berdusta. Sifat munafik. Faham tak? Boleh? Itu yang maksud Nabi kata subhanallah alhamdulillah tamla'u al-mizan. Ucapan yang difahami dan diikuti dengan perintah. Ikut perintah Allah.
dan tinggal larangannya, maka ucapan itulah yang memenuhi timbangan amal kita. Boleh? Sama yang zikir Nabi kata apa? Dua perkataan yang ringan di bibir, tapi Allah sangat suka dan akan berat di timbangan. Apa dia? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nampak macam mudah je, kita pun zikirlah, tapi ada perintah Allah kita langgar setiap hari. Dengan solat lambatnya, dengan buka aurat tak sempurnanya, dengan mengumpaknya, dengan abaikan didikan anak-anak, maka ucapan tu sia-sia. Dia tak akan memberatkan timbangan. Sebab apa? Ucapan tidak ada penghayatan. Ucapan hanya di bibir saja. Boleh? Orang puji saya, ustaz baguslah, tapi tak datang pun kelas saya. Besok dia puji lagi, ustaz baguslah, tak datang lagi. Apa makna pujian tu? Berpura-pura. Betul tak? Kalau kamu puji baik, datanglah kelas. Bukan saya suruh datang, contoh. Tak nak datang pun saya tak ada masalah. Cuma ucapan tu biarlah selari dengan perbuatan kita. Sama juga kita puji Allah, biarlah selari dengan anggota badan kita. Puji tapi engkau perintah Allah, puji tapi lawan Allah. Mana boleh? Boleh? Wa ma lakum, sambung. Wa ma lakum, dan tidak ada lakum bagi kamu min dunillah, daripada selain daripada Allah, min waliyin, daripada apa dia wali? Pelindung. Wala nasir, dan tidak ada juga selain daripada Allah nasir. Wali pelindung, nasir apa beza? Apa beza? Tengok bahasa Melayu, kalau dia terjemah, walaupun dia diterjemah dalam bahasa kita, kita pun tak boleh nak bezakan. Siapa boleh bezakan antara wali dengan nasir? Itulah makna tadabbur. Tadabbur, kita faham maksud yang tersirat di sebalik itu. Siapa BM dapat A+? Dulu melompat anak dapat semua 9A kan? Tanya apa beza pelindung dengan penolong? Ustaz, saya dah tinggal lama BM. Apa beza? Subhanallah, dalam bahasa Arab, wali ialah dia melindung kita, dia jaga kita, dia bagi rezeki pada kita. Itu wali. Iaitu dia memberi kebaikan pada kita. Nasir, dia mengelakkan keburukan daripada kita. Wali, pelindung kita, iaitu membawa kebaikan kepada kita, bagi rezeki, bagi pakaian, bagi anak, bagi isteri, bagi keperluan. Nasir, melindungi kita daripada segala kejahatan ataupun musibah. Saya nak tanya, ada tak orang yang ada dua-dua sifat ni? Dia boleh bawa kebaikan pada kita dan boleh lindungi kita. Contoh, sekarang orang yang jaga kita siapa dia? Ibu bapa, kan? Dia bawa tak kebaikan pada kita? Bawa, bagi rezeki, bagi pakaian, bagi tempat tinggal. Tapi bila ada musibah, dia boleh tak lindungi kita daripada musibah tu? Boleh? Tak boleh. Kalau perompak masuk rumah kita, boleh tak dia lindungi kita? Tak, dia pula minta tolong kita. Nak tolonglah ayah. Nampak? Dalam ayat ini Tuhan nak bagi tahu pada siapa yang cari selain daripada Allah, hancur binasa hidup dia. Kenapa? Dia tidak ada pelindung, tidak ada penolong. Tak ada siapa yang boleh bagi kebaikan pada dia, dan tak ada siapa boleh elak musibah daripada dia. Hancur hidup dia bila dia mencari selain daripada Allah sebagai pelindung dia. Boleh faham? Itu selari dengan doa yang selalu kita baca, yang selalu Nabi suruh kita baca. Saya tak tahu kita baca ke tak. Apa dia? Ya Hayyu Ya Qayyum. Sambung. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Kemudian
Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata aini. Di hujung tu apa maksud dia? Wa la takilni, ya wahai Tuhan, jangan kamu serahkan diriku ila nafsi, kepada diriku sendiri, walaupun tarfata aini, walaupun sekelip mata. Subhanallah. Kalau kita menjaga diri kita sendiri pun walaupun sekelip mata, hancur. Apatah lagi orang lain jaga, lagilah tak boleh. Sebab kita sendiri pun tak boleh jaga diri sendiri, orang lain lagi tak boleh. Faham tak? Jadi ayat ni Tuhan nak bagi amaran, siapa saja mencari pelindung selain daripada Allah, maka hidupnya akan hancur. Sebab apa? Tidak ada siapa yang boleh memberi kebaikan padanya, dan bila datang musibah, tidak ada siapa yang boleh menolak musibah tersebut daripadanya. Boleh ha? Tengok Nabi Yusuf AS, siapa jaga dia? Siapa musuh dia? Adik-beradik dia. Berapa ramai? 10. Siapa jaga dia? Dia selamat tak? Selamat. Dicampak dalam telaga, selamat tak? Selamat. Dijual sebagai hamba, selamat tak? Selamat. Bapa dia ada tak masa tu? Tak ada. Kemudian difitnah oleh isteri Al-Aziz, selamat tak? Bapa dia ada tak masa tu? Tak ada. Kemudian disumbat dalam penjara, selamat tak? Selamat. Bapa dia ada. Siapa jaga dia? Allah. Kemudian tengok yang terbaru, semalam seorang bapa jaga anak dia dalam kereta. Apa jadi? Mati kan? Jauh tak daripada bapa dia? Tak jauh. Duduk dalam kereta siapa? Bukan kereta musuh, kereta bapa dia. Tapi selamat tak? Subhanallah. Maha suci Allah. Nabi Musa duduk kat mana? Dekat bapa dia jaga ke siapa dia? Siapa jaga Musa? Firaun. Selamat tak? Sebab apa selamat? Sebab wali kepada Musa ialah Allah, nasir kepada Musa ialah Allah, bukan Firaun. Subhanallah. Bila kita dengar berita anak kecil yang umur 4 tahun mati lemas dalam kereta 8 jam, apa yang terbayang di kepala kita? Bapa dia cuai. Lagi apa dia? Terlalu memikirkan kerja dunia. Lagi? Apa dia? Sudah ditakdirkan. Lagi. Subhanallah. Tengok cara kita, dia Islam ni bukan tindakan saja, bukan amalan saja, tapi cara berfikir pun mesti ikut cara berfikir Al-Quran. Quran kata apa? Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Apa makna dia? Fitnah lebih dahsyat daripada membunuh. Fitnah lebih dahsyat daripada membunuh. Apa maksud fitnah di sini? Fitnah di sini maksud ialah syirik kepada Allah, kufur kepada Allah, melakukan maksiat. Lebih dahsyat daripada membunuh. Okey. Tengok, cara kita berfikir tak sama dengan Quran. Quran kata melakukan maksiat, syirik pada Allah, kufur lebih dahsyat daripada membunuh. Okey? Bapa tu cuai menyebabkan anak dia mati kan? Tapi akhirnya anak dia ke mana? Ke syurga. Sebab apa? Anak dia belum balik. Anak dia ke syurga. Okey. Berapa orang bapa yang cuai macam dia? Seorang tu je. Seorang tu kan? Yang mati dalam kereta. Okey, berapa orang semua? Katalah 5 orang. Katalah 5 orang. Sepanjang hidup kita 5 orang kan? Yang cuai sampai anak dia mati dalam kereta kan? Subhanallah. Saya nak tanya, mana lebih dahsyat? Mak bapak tak biarkan anak dalam kereta,
Mak bapak biarkan anak dia dalam rumah dia, bagi makan, tapi tak ajar agama sampai anak dia jahil agama. Mak dia tak biarkan anak dalam kereta, mak bapak dia hantar ke sekolah yang hebat sampai anak dia tak erti agama, tak kenal Tuhan, hidup sampai akhirnya dia mati dalam keadaan tak beriman kepada Allah. Mana lebih dahsyat? Mana lebih dahsyat? Yang hidup. Mana lebih ramai? Tapi kita nampak bapa cuai yang mana? Yang tu. Sedangkan yang ramai lagi cuai yang di luar, kita tak nampak. Mereka lagi dahsyat kecuaian mereka. Betul, bapa tu cuai menyebabkan anak mati. Tapi anak tu akhirnya ke syurga, dia lemas sekejap je. Lepas tu dia bahagia selama-lama. Tapi mak bapak cuai mendidik anak dia, dia menyebabkan anaknya lemas dalam neraka mungkin selama-lamanya. Siapa lebih zalim? Kita tak nampak yang hidup ni cuai. Betul tak? Kadang-kadang kita tak nampak. Kita lebih cuai daripada bapak tu. Bapak tu cuai 8 jam je. Kita cuai tak bagi didikan agama pada anak berapa lama? Subhanallah. Itulah Islam. Tak, dia masuk anak tadika bukan selesai tanggungjawab. Tadika aja apa dia? Tak, salah tu. Salah bila kita hantar anak ke sekolah agama ke tadika ke, hafal doa ke, boleh baca Quran, kita ingat dia dah faham agama. Salah tu, salah. Macam mana anak kita dihantar ke sekolah nak faham agama? Cikgu yang mengajar dia pun tak faham. Cikgu pun solat lambat, cikgu pun buka aurat. Macam mana kita nak harap anak kita faham agama daripada cikgu macam ni? Kita salah. Salah. Tanggungjawab mendidik agama kita, bukan cikgu. Cikgu tu hantar anak ke sekolah untuk dapat dunia, tapi untuk dapat akhirat kita sendiri. Kan, kita sendiri. Saya tak ada ilmu, kamu wajib belajarlah. Jangan sampai ketua kamu tak belajar. Kan? Jangan. Betul? Tahu sebab apa? Sebab kita tak ada ilmu. Sebab kita tak ada ilmu. Kalau kita ada ilmu, ada Quran, ada hadis, anak pun terdiam. Hebat mak aku ni. Cakap sepatah keluar ayat Quran, cakap sepatah keluar hadis. Kita pun banyak argue juga dengan ustaz kan? Subhanallah. Tengok, saya nak tanya, baik tak untuk mak bapak tu yang anak dia mati dalam kereta? Baik tak? Baik tak? Siapa berani kata tak baik? Siapa berani kata tak baik? Itu dengan izin Allah tak berlaku. Dengan izin Allah. Baik untuk mak bapak dia. Apa yang baik? Pertama, Allah tarik dah tanggungjawab untuk mendidik anak. Kalau Allah biarkan anak tu hidup, ya Allah, susahnya mak bapak nak membesarkan, nak didik agama. Dan kalau gagal didik agama, mak bapak bila mati ditarik oleh anak, kan? Tapi bila mati umur 4 tahun, mak bapak selamat tak? Tak pening kepala, kan? Tak pening kepala nak atas sekolah macam mana, nak didik macam mana, nak suruh kejut solat macam mana. Tak ada dah. Lepas satu tanggungjawab, tak ada soalan tentang anak. Betul tak? Subhanallah. Baguslah bapak tu rasa berdosa sebab dia cuai 8 jam, tapi akhirnya anak dia masuk syurga. Yang ni, yang cuai 20 tahun tak rasa bersalah, tak rasa berdosa, bangga pula anak dia berjaya kat dunia tapi tak pandai solat. Itu lagi bahaya tu. Lagi bahaya. Kita buat salah lagi besar tapi tak rasa dosa. Boleh? Itulah, berfikir ikut cara Al-Quran. Fitnah lebih dahsyat daripada membunuh. Anak-anak tak solat lebih bahaya daripada anak mati dalam kereta. Betul salah. Tapi yang tak mati dalam kereta ni, tak solat, lagi bahaya. Okey, boleh ya? Kita fikir macam mana bapak boleh lupa anak 8 jam.
Kalau terlupa telefon, okey. Kan? Kalau terlupa wallet, okey. Ini terlupa anak. Dan kalau terlupa anak, setengah jam, okey lagi. 8 jam. Subhanallah. Kita lupa. Lagi ramai yang lupa mendidik anaknya. Bukan 8 jam. 10 tahun, 20 tahun. Anak dia buka aurat sampai ketua. Dia tak rasa bersalah. Sepatut kita rasa lebih terkejut dengan yang tu. Boleh ha? Okey, habis. Ayat 108. Am turiduna. Adakah turiduna kamu kehendaki an tas'alu, kamu bertanya rasul lakum, rasul kamu ni siapa dia? Adakah kamu ingin bertanya rasul kamu? Kamu ni siapa dia? Ada 3 pendapat. Satu mengatakan orang Yahudi, yang kedua orang musyrikin, yang ketiga orang Islam sendiri. Jadi pendapat yang paling kuat ialah ayat ni umum kepada semua. Apa dia? Adakah kamu nak ataupun suka an tas'alu rasulakum, bertanya rasul kamu, kama su'ila Musa, sebagaimana Nabi Musa ditanya oleh siapa? Kaum dia Bani Israel, min qablu, sebelum ini. Apa maksud ayat ni? Ini Tuhan nak bagi tu penyakit ni. Penyakit Bani Israel yang dah merebak kepada Bani Melayu. Apa dia? Suka tanya, suka membantah. Kenapa kena buat macam ni? Boleh tak buat sikit je? Kan? Boleh hafaz baru dah? Itu penyakit Bani Israel. Bila kita suka bertanya, makna kita tak yakin pada Allah. Bila kita suka bertanya tentang hadis Nabi, kita tak yakin pada Rasulullah. Itu penyakit. Dia bukan tak boleh bertanya langsung. Kalau kita dah tahu itu adalah ayat Al-Quran, itu perintah Allah. Kalau kita dah tahu itu hadis sahih, jangan tanya. Sami'na wa ata'na. Tapi kalau kita tak tahu itu sahih ke tak, tanyalah. Tapi kalau dah yakin, buat dulu. Kalau nak tahu apa hikmah dia, apa sebab, selepas kita laksanakan, boleh nak tanya. Tapi jangan, saya tak akan buat sehingga saya tahu apa hikmah dia. Itu penyakit Bani Israel. Dalam satu hadis yang sahih, Nabi bersabda, Zaruni, biarkan aku, ma taraktukum, apa yang aku tinggal kepada kamu. Makna ambillah apa yang aku tinggal pada kamu. Makna jangan banyak soal. Kenapa? Fa innama halaka, sesungguhnya telah binasa allazina min qablikum, orang-orang yang sebelum kamu. Sebab apa? Umat-umat dahulu telah binasa, telah hancur. Allah binasakan mereka. Apa sebab? 2 sebab je. Pertama, kasratu masailihim, banyak soal. Banyak soal yang tak ada kaitan dengan perintah Allah, maka mereka dibinasakan. Seperti Bani Israel. Apa pertanyaan soalan yang selalu ditanya oleh Bani Israel yang tak ada kaitan dengan perintah Allah? Apa dia contoh? Lembu. Allah perintah supaya sembelih. Dia soal tentang warna. Ada kaitan tak dengan perintah? Tak ada kaitan. Dia minta apa dah? Dia kata, ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami tak akan beriman pada engkau wahai Musa sehingga kami nampak Allah secara nyata. Ada kaitan tak dengan perintah Allah? Allah tak suruh kamu lihat Allah, tak ada. Yang Allah suruh taat pada perintahnya. Kan? Dan minta yang bukan-bukan. Apa lagi? Lepas mereka Bani Israel melepasi Laut Merah setelah berjaya daripada Firaun dengan bala tentera dia, lepas dia tengok satu kumpulan, satu kaum sedang menyembah patung. Dia pun minta pada Musa. Ini salah satu permintaan ataupun soalan. Ij'al lana aliha, wahai Musa, jadilah untuk kami Tuhan sebagaimana mereka itu ada Tuhan, iaitu patung. Tengok, suka minta benda yang
Bukan. Maka Tuhan pun tanya, kamu ni suka tanya Rasul kamu ni, kamu nak jadi macam Bani Israel ke, yang suka bertanya kepada Musa AS? Boleh. Jadi sebab pertama, umat-umat dahulu binasa suka bertanya benda yang tak penting. Sebab yang kedua, ikhtilafihim fi anbiya'ihim, perbezaan mereka dengan para nabi mereka. Nabi cakap macam ni, dia buat macam lain. Nampak? Itu punca mereka binasa. Sekarang apa maksud ni? Dia buat benda yang bid'ah. Itu makna berbeza dengan Nabi. Nabi buat macam ni, dia buat macam ni. Kan? Mangsa MH 17 kan? Apa orang kita buat? Tafakur. Tengok. Tak boleh. Tafakur tak ada dalam Islam. Kecuali tak. Tafakur dibenarkan, tetapi bukan tak ada kaitan dengan kematian. Tuhan sebut tafakur dalam Al-Quran. Yang Nabi kata apa? Kalau kamu tak tadabbur ayat-ayat ni, kamu celaka. Apa dia? Tuhan sifatkan ulul albab, orang yang berakal waras. Pertama, allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, iaitu orang yang sentiasa ingat dan patuh pada perintah Allah semua keadaan, berdiri, duduk, baring. Satu. Yang kedua, wa yatafakkaruna. Itu tafakkur. Tafakkur apa makna? Berfikir. Tapi berfikir tentang apa? Bukan tentang mayat. Fi khalqis samawati wal ard. Sentiasa berfikir tentang ciptaan langit dan bumi, pertukaran siang dan malam. Maka itu adalah sifat ulul albab. Tapi kalau tafakkur berkenaan dengan mayat, tak ada. Nampak? Amalan tu menyanggahi perintah Nabi. Inilah Nabi kata antara punca umat dahulu dibinasakan oleh Allah. Apa dia? Amalan mereka berbeza dengan sunnah Rasulullah SAW. Tak payah buat lah. Tapi kena paksa untuk Fatihah tak boleh. Baca Fatihah kepada siapa? Orang mati. Okey, Nabi baca tak? Nabi baca tak Fatihah? Nabi tak baca Fatihah? Doa lah. Ustaz, takkan tak boleh baca Fatihah? Tengok kan? Orang kata Nabi tak baca, dia kata apa? Ustaz, takkan tak boleh. Saya baca Fatihah, kan satu huruf 10 pahala. Saya bukan berkaraoke. Kenapa tak boleh? Tengok. Dia tak sedar, dia sedang menyanggahi Nabi. Dia tak sedar sedang buat perbuatan yang berbeza dengan Nabi. Dia tak sedar, dia merasa dia lebih baik pada Nabi. Kan? Nabi tahu tak baca Fatihah? Nabi sayang tak pada sahabat yang dah mati? Ataupun kita lebih sayang pada sahabat kita? Pasti Nabi lebih sayang. Kalau Nabi lebih sayang dan baca Fatihah tu terbaik, kenapa Nabi tak baca? Nabi tak baca makna benda tu tak baik. Apa yang baik untuk si mati? Doa. Ustaz tu mazhab apa? Hakim ke TV Hijrah? Subhanallah. Di mana cinta kita pada Allah? Nak cakap bab agama, kalau betul kita cinta pada Allah, letak Allah dan Rasul kat depan. Kalau kita kata bacalah Fatihah banyak-banyak sebab Nabi bersabda sekian-sekian, itu orang cinta Allah dan Rasul. Tapi kalau cakap je tanpa rujuk pada Allah dan Rasul, mana kita letak Allah dan Rasul belakang? Kita letak apa kat depan? Ustaz kita, guru kita, pendapat kita. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Okey, Nabi tak hempiti dengan sempeti.
Nabi lah yang paling sayang pada umat dia. Sampai akhirnya hidup mati Nabi semuanya kerana umat. Nabi sampai hidup miskin. 3 bulan rumah tak berasak, semua kerana umat. Nabi salat sampai bengkak kaki, semuanya kerana umat. Subhanallah. Bila baca surah An-Nisa, Abdullah bin Mas'ud baca surah An-Nisa sampai ayat 41, Nabi kata cukup, dan Nabi menangis. Kenapa? Sebab dalam ayat tu Tuhan kata, aku akan bawa engkau sebagai saksi kepada umat engkau. Yang masuk neraka, engkau juga akan jadi saksi. Nabi menangis. Menangis sebab apa? Sedih. Tak sampai hati nak jadi saksi kepada umatnya yang akan masuk neraka. Bukankah Nabi paling simpati pada umat dia? Kan? Tapi Nabi tak baca Fatihah. Subhanallah, kita lebih pandai pada Nabi ke? Ha? Majlis apa ni? Dia tafakur berapa minit? Sebab tu tak kena Tuhan. Tuhan kata tafakur sepanjang masa. Dia seminit je. Berdoa aja. Kita disunatkan bila ziarah kita ucap tanziah. Semoga Allah beri pahala yang besar di atas kesabaran kamu. Semoga Allah ganti dengan yang lebih baik daripada suami kamu yang meninggal. Kamu dah balik. Itu Nabi ajar tak pada Ummu Salamah. Baca doa. Apa di antara doa? Semoga Allah ganti kamu dengan yang lebih baik. Bukan maksud Nabi akulah. Nabi tak niat pun. Tapi Allah makbul tak doa. Allah makbul tak doa. Subhanallah. Tengok berkat doa Nabi yang diajar pada Ummu Salamah. Ummu Salamah dengan sebab kematian suami dia dapat yang terbaik. Siapa sangka dia akan jadi isteri Rasulullah. Tengok, kalau ikut sunnah Nabi, ada kebaikan, ada keberkatan. Ini doa tu tak baca. Yang Nabi ajar kita tak baca. Yang kita buat Al-Fatihah. Subhanallah. Apa kebaikannya? Fatihah ni wajib satu tempat aja. Bila? Salat je. Ya. Dia syarat sesuatu amalan menjadi pahala 2. 1, ikhlas. Yang kedua, mutabatus sunnah. Mesti ikut sunnah. Nabi tak baca, kita baca. Mana tak ikut sunnah? Tak dapat pahala. Tak ada. Yang Nabi cakap apa dia? Bila mayat itu, bila seseorang itu mati, segerakan. Bila baca 3 Fatihah, segerakan melambatkan. Tengok, menyanggahi perintah Nabi. Menyanggahi 3 kali pula tu. Tengok, susahkan orang kita. Pertama dia buat yang bukan Nabi buat. Kemudian yang kedua, kita dah bagi tahu itu Nabi tak buat. Nak terima, nak berubah, ya Allah, macam apa tu? Macam kita nak bagi tahu dia jangan solat. Kan? Oh, susah. Itulah Tuhan nak uji tu, Tuhan nak uji. Kamu ikut selama ni kerana Allah ke ataupun kerana masyarakat, kerana nafsu? Tuhan nak uji. Maka Tuhan pun hantar kita kelas ni. Kalau ni boleh cakap apa? Tak boleh baca Fatihah. Sebab apa? Nabi tak baca. Kita pun kenapa tak boleh? Tengok ujian. Samalah Tuhan uji Bani Israel. Sekarang aku nak tukar kiblat. Aku nak tengok yang kamu duk menghadap Baitul Maqdis selama ni kerana Allah ke kerana nafsu. Aku nak tengok. Tuhan pun tukar. Tiba-tiba terbukti rupa-rupanya dia sembah nafsu, bukan sembah Allah. Nampak? Bila bertembur dengan perintah Allah, dia tak boleh tunduk pada perintah Allah, mana selama ni dia sembah nafsu. Boleh? Nabi pesan doa seseorang di belakang akhirnya adalah mustajab. Yakin tak pada cakap Nabi? Yakin. Hadis sahih. Mana kita berdoa pada si mati, tak ada siapa suruh, tak ada siapa tahu, Nabi bagi jaminan mustajab. Mana kita kata, ya Allah, ampunlah dosa si mati, Allah akan makbulkan. Ya Allah, lapangkan kubur si mati, Allah makbulkan. Sebab itu janji Rasulullah. Tapi baca Fatihah, siapa janji? Siapa janji? Tak ada siapa janji. Apa kelebihan dia baca Fatihah? Bagi saya, hadis sahih ke hadis dhaif,
kelebihan baca Fatihah kepada si mati. Bagi kelebihan pada saya. Saya bukan nak talak, tapi kalau selagi tak ada adil, saya tak boleh terima. Sebab itulah tanda cinta kita kepada Allah. Utamakan Nabi daripada orang ramai. Ustaz, kalau kita baca Quran, kita sedekah kat semati sama ke tak betul lah? Tak, itu okey. Ulama beza pendapat. Dalam mazhab Hanbali mengatakan sampai. Tapi syarat dia, kita baca untuk kita. Lepas baca, baru niat sedekah pahala kepada si mati. Beza dengan kita buat sebelum baca dan niat pada si mati. Lepas baca baru kita doa kan? Kemudian baca pula seorang-seorang. Jangan kumpul ramai-ramai. Jangan tunggu orang panggil baru. Okey, boleh. Hidup adalah ujian. Sekarang Tuhan sedang uji kita. Banyak benda yang kita tahu tak sama dengan yang kita amalkan. Tuhan nak uji. Kamu utamakan apa? Kan? Kalau kita ziarah kubur, bapak kita, kalau kita baca Fatihah tu boleh ya? Baca ayat-ayat Al-Quran. Pergi kubur. Tak. Nabi tak baca Quran, Nabi tak baca Fatihah. Bila pergi kubur, Nabi kata apa? Assalamualaikum ya ahlal diyari wa inna insyaallah bikum lahiqun. Yaghfirullahu lana wa lakum. Habis balik. Itu yang paling bernilai pada si mati. Saya nak tanya, mak bapak kita nak apa? Nak Fatihah ke nak salam? Mak bapak kita nak Fatihah ke nak maghfirah, keampunan Allah? Dalam Fatihah tak ada salam. Dalam Fatihah tak ada keampunan, tak ada doa. Yang Nabi baca beda. Sejahtera ke atas kamu wahai penghuni kubur. Bukan mak bapak kita saja, semua sekali. Kalau pergi kubur tu doa je lah. Salam tu doa. Salam, doa. Di hujung tu yaghfirullahu lana wa lakum. Semoga Allah ampunkan dosa kami dan dosa kamu. Itulah yang paling dikehendaki oleh si mati. Yang duduk baca Yasin kat kubur tu. Tak betul? Hadis sahih Nabi kata, Nabi kata apa? La taj'alu buyutakum maqabira. Jangan sekali-kali kamu jadikan rumah kamu seperti kubur. Kenapa? Nabi kata mana-mana rumah yang dibaca surah Al-Baqarah, syaitan akan lari. Bila Nabi bandingkan jangan jadi rumah seperti kubur, makna apa tu? Rumah yang tak dibaca Al-Quran sama seperti kubur. Maksudnya kubur tu orang tak baca Quran, tiba-tiba rumah kamu pun tak dibaca. Samalah. Rumah kamu adalah kubur. Kubur adalah kubur. Tak boleh baca. Lagi pula Quran untuk siapa? Hudan lil muttaqin, bukan untuk lil mayyitin. Bukan untuk mayat. Susahlah kita ni. Susah. Siapa yang mati tu tak solat? Ada pendapat mengatakan kalaulah yang berdoa tu adalah anak kepada si mati, walaupun dia tak solat, sampai. Tapi syarat dia anak. Kalau jiran tak solat, tak sampai, jiran pun tak nak berdoa. Boleh? Ada pendapat. Itu khusus untuk doa anak kepada ibu bapa yang meninggal. Boleh? Tak, sedekah ulama sepakat sampai. Doa ulama sepakat sampai. Doalah bila-bila masa kepada siapa sampai. Sedekah pun ulama sepakat. Kita nak sedekah kepada mangsa yang jatuh kapal terbang kan. Pergi masjid, masuk tabung RM10. Saya nak niatkan pahala sedekah ni kepada pramugari yang mati. Sampai. InsyaAllah sampai. Sedekah tak ada khilaf. Ada seorang pelajar saya tadi di TM. Dia tanya, Ustaz, ada satu kubur tu dia buat macam kerusi di kubur tu kan. Tengok Nabi kata apa? Bila Nabi utuskan Sayyidina Ali pergi berdakwah ke Yaman, Nabi pesan, salah satu pesanannya pada, bila kamu nampak kubur-kubur, mana-mana kubur di Yaman ada binaan, robohkan. Itu hadis sahih. Maka Sayyidina Ali bila pergi ke Yaman, tengok ada saja binaan atas kubur, Sayyidina Ali robohkan. Sebab apa? Itu adalah benda yang bid'ah. Yang kedua, tidak memberi apa-apa faedah kepada si mati.
Yang ketiga, membazir. Kerusi letak kat kubur. Berapa ramai orang duduk kat situ? Baiklah bawa kerusi ke rumah orang miskin. Banyak rumah orang miskin tak ada kerusi. Kan? Membazir. Kita buat ikut nafsu je. Ha? Ada juga kalau beli kubur tu sekejap je lah. Ada orang doa. Habis ni balik lah tak ada. Macam selalu kan orang tunggu waktu. Kita faham orang mati nak apa? Doa. Doa perlu lama tak? Doa perlu ikhlas je. Paling pendek, paling ikhlas, itu yang terbalik. Baliklah. Balik. Kalau kita duduk lama atas, duduk menangis, ada faedah tak pada si mati? Ada faedah. Ha? Doa daripada rumah dan pergi ke kubur tu sama tak? Doa daripada rumah untuk mati. Ha. Agak-agak doa daripada rumah sampai tak ke kubur tu? Agak-agak sampai tak? Ha? Kalau tak sampai, kesialah mak bapak kita yang mati ke Mekah. Tunggulah dia 10 tahun. Sebab kita daftar tahun 2050 baru dapat pergi haji. Tunggulah mak bapak kita. Subhanallah. Tuhan kata, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kamu semua kepada aku astajib. Tuhan bagi syarat tak? Berdoalah orang yang depan kamu. Tak ada. Aku akan perkenalkan. Mana sampai? Sampai. Yang penting ikhlas. Cuma bila kita pergi ke kubur, faedah yang lebih besar untuk siapa? Untuk kita yang hidup. Untuk si mati, tak pergi pun tak ada masalah. Kita doa je setiap kali lepas salat. Sampai. Tapi bila pergi ke kubur, dia lebih kepada untuk kita. Nabi kata, ziarahlah kubur sebab ia boleh mengingatkan kamu yang hidup ni kepada kehidupan akhirat. Jadi kalau pergi ke kubur, faedah lebih besar untuk kita. Jangan fikir untuk si mati. Si mati, doa daripada rumah pun okey. Okey. Kemudian Tuhan kata, am turiduna an tas'alu. Adakah kamu nak bertanya Rasul kamu kama su'ila Musa, sebagaimana Nabi Musa selalu disoal oleh kaumnya. Wa man yatabaddalil kufra, dan siapa yang yatabaddal, apa dah badal? Badal tu menukar. Kita pun selalu sebut badal. Bila kita sebut badal, haji badal. Apa makna haji badal? Haji ganti, tukar. Satu lagi kita suka sebut badal, mak badal. Apa makna mak badal? Mak ganti. Mak ganti. Boleh bagi contoh mak ganti, mak badal? Yang mak badal tu lain. Amanu kan? Ada mak di situ. Asal dia apa dah? Manu. Asalnya huruf hamzah tapi ditukar, diganti dengan huruf alif. Jadi amanu, supaya ringan baca. Asal dia amanu. Ya. Jadi yatabaddal apa dah? Siapa yang menukar al-kufra, kufur bil iman, dengan keimanan, faqad dhalla, maka sesungguhnya dia telah sesat. Sawa'as sabil. Sawa' apa dah? Tengah. Sawa' ni wasat. Sabil jalan. Mana hidayah Allah ni jalan tengah. Tiba-tiba dia menukar apa dah? Kekufuran dengan keimanan. Maka dia menyimpang daripada jalan lurus ataupun jalan tengah. Apa maksud menukar kekufuran dengan keimanan? Apa maksud dia? Kata Syekh Saleh Utsaimin, pertama, orang kafir. Orang kafir itu, dia telah menukarkan kekufuran dengan keimanan. Sebab apa? Sebab asal manusia ni dilahirkan dalam keadaan fitrah semula jadi. Anak orang kafir, bila dilahirkan, dia suci bersih. Kan? Fitrah semula jadi. Bila dia balik, dia kufur kepada Allah. Itu makna menukar. Faham? Satu. Yang kedua, orang yang menukar kekufuran dengan iman ialah dia dah Islam, kemudian dia murtad. Siapa yang dah Islam kemudian murtad, dia telah sesat, menyimpang daripada jalan yang lurus. Yang ketiga, 1 dan 2 tak kena kita kan? Yang ketiga, ayat sebelum ni berkenaan dengan apa? Sebelum apa ni, wa man yatabaddalil kufra bil iman, sebelum tu Tuhan kata apa? Adakah kamu nak
nak selalu bertanya Rasul kamu sebagaimana Nabi Musa ditanya oleh Bani Israel, kan? Kemudian Allah berkata, siapa yang menukarkan kufur dengan iman. Maksud dia, bila kita bertanya sesuatu masalah agama, kita pun tahu. Lepas tahu, kita tak buat. Bila tak buat, makna sama menukarkan kufur dengan iman. Boleh faham? Subhanallah. Ustaz, ya, betul, tepat. Kita dah tanya, boleh tak baca Fatihah? Maka jawapannya tak boleh. Sebab apa? Nabi tak pernah buat. Tiba-tiba dia buat juga. Itu menukar kufur kepada iman. Menukar yang tak betul, yang betul kepada yang tak betul. Sepatutnya dia dah tahu yang terbaik, dia ikut yang terbaik, tapi dia masih kekal dengan yang tak baik. Itu sama. Maka dia telah menyimpang. Lepas tu ada hadis sahih daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tak apa, cuaian tu tak apa. Kata Nabi SAW kepada para sahabat, atadruna ma al-kausar? Kamu tahu tak apakah itu kausar? Apa jawapan sahabat? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih tahu, kami tak tahu. Maka Nabi kata al-kausar ialah satu sungai di syurga yang akan diminum oleh umatku. Kemudian bekas-bekasnya, bukan ada pendapat mengatakan di syurga, ada mengatakan telaga di hari kiamat sebelum masuk syurga. Kemudian Nabi kata bekas-bekas air yang digunakan untuk diminum sebanyak bintang di langit. Kemudian umatku pergi untuk minum, tiba-tiba ada orang yang ditarik, tak dibenarkan minum. Maka Nabi berkata, wahai Tuhan, ini umatku, kenapa ia dihalang? Maka kata Allah, apa dia? Kamu tak tahu apa yang dia lakukan setelah kamu wafat. Dia telah melakukan satu benda bid'ah. Nampak? Besar tak kesan? Di hari kiamat dah kena hukuman, iaitu tak boleh minum daripada telaga Kausar. Tak boleh minum. Sebab apa? Sebab amalannya berbeza dengan amalan Rasulullah. Hadis sahih riwayat Muslim. Boleh? Jadi kalau dah tanya dan dah tahu jawapannya yang terbaik, maka ikut. Jangan tak ikut. Kalau tak ikut, termasuk dalam ancaman ayat ini. Siapa yang menukarkan kufur dengan iman, dia telah menyimpang daripada jalan kebenaran. Jangan pula takut nak tanya. Nanti aku tanya tak buat kan? Nanya. Dia pun tak tanya. Nak ubah cara yang dah dibuat, kita nak ubah besar. Kita dah biasa buat begitu, amalan macam tu kan. Kita pula kata tak payah baca-baca dulu, cuma doa. Mungkin orang tak boleh tengok. Tak, sekarang Tuhan kata apa? Wala tusalu an ashabil jahim. Kamu tak akan ditanya tentang orang lain. Masalah kita fikir tentang orang. Kita tak fikir tentang tanggungjawab kita dan kewajipan kita. Kewajipan aku ikut yang terbaik. Tapi kita nak fikir apa? Kalau aku buatkan, apa orang kata? Orang boleh terima tak? Allah tak akan tanya di akhirat besok, bila kamu berubah, orang terima kata? Allah tanya tak soalan tu? Tak. Allah tanya apa dia? Kamu setelah kamu tahu yang terbaik macam ni, yang sunnah Nabi macam ni, kamu buat tak? Kita nak ubah itu. Itu masalah kita lah. Bila nak ubah susah, kita kena yakin pada ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang benar-benar takut pada Allah dan suka memberi, infakkan hartanya, wasaddaqa bil husna, dan dia yakin pada janji Allah dan Rasul, dia yakin dan dia buat, fasanuyassiruhu lil yusra, kami akan permudahkannya untuk melakukan kebaikan. Tuhan janji akan memudahkan. Jangan takut, jangan fikir susah, berat, jangan. Kemudian kita kena yakin bila Allah suruh, maka itulah yang terbaik. Bila terbaik, innallaha yuridu bikumul yusra. Sesungguhnya Allah nak daripada kita benda yang mudah. Allah tak nak benda yang susah. Maka tak betul kalau kita kata susah.
Sedangkan yang Allah suruh semuanya mudah sebenarnya. Baca Fatihah dengan doa mana lebih mudah? Mana habis dulu? Mana kena baca dengan bertajwid? Tengok, yang agama suruh mudah. Kan? Kemudian doa pula, kalau tak boleh bahasa Arab, boleh tak bahasa Melayu? Boleh. Ya Allah, ampunlah dia. Ya Allah, luaskanlah kuburnya. Cukup. Dah. Ustaz, macam mana cara Rasulullah sembahyang sunat qabliyah ke ba'diyah ke ataupun sunat duha ke tahajud ke? Macam mana cara Rasulullah sembahyang? Sembahyang sunat ke? Cara dia sama dengan solat lain. Ambil wuduk, angkat takbir, baca Fatihah. Baca Fatihah saja. Tak habis lagi tu. Lepas baca Fatihah, baca surah. Nabi walaupun salat sunat, Nabi tetap baca surah. Bahkan walaupun salat sunat, Nabi tetap baca doa iftitah. Nabi baca doa iftitah. Angkat takbir, baca doa iftitah, baca Fatihah, kemudian baca surah. Kemudian rukuk. Kemudian bangun daripada rukuk intidah, kemudian sujud. Kemudian duduk antara dua sujud. Dan begitulah. Bila habis, Nabi bagi salam. Macam mana yang tak ada baca doa Fatihah, hanya Fatihah saja? Tak, ini dengar dalam ini kan, ada Ustaz cakap sembahyanglah sunat yang sempurna dengan dia punya Betul lah. Solat yang paling sempurna ialah apa yang Nabi buat. Dalam solat sunat, Nabi baca doa iftitah. Ya. Dalam solat sunat, Nabi baca tak surah selepas Fatihah. Ya. sebab saya tak pernah baca doa iftitah. Saya terus baca Al-Fatihah. Solat sah, cuma tidak sempurnalah sebab tak ikut cara Nabi sepenuhnya. Okey, lepas ni baca doa iftitah. Doa iftitah yang paling pendek. Tak perlu baca yang panjang. Bagus soalan tu. Okey, siapa ingat doa iftitah yang paling pendek? Panjang tu. Allahu akbar kabira walhamdulillah, panjang tu. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Habis. Paling pendek. Lepas tu baca Fatihah. Kemudian lepas Fatihah, Nabi baca surah. Tak ingat yang panjang, baca Qul Huwallah. Kan? Tak baca yang paling pendek tu. Tengok, kenapa kita baca doa iftitah ketika solat fardu? Panjang tak doa iftitah yang kita baca? Bila solat sunat, kita tak baca. Sebab apa? Panjang. Tengok. Sedangkan Tuhan bagi pilihan, Nabi bagi pilihan. Ada yang panjang, ada yang pendek. Jadi kalau kamu tak sempat ataupun solat sunat, baca yang paling pendek. Tapi tinggal, seboleh-boleh jangan tinggal doa iftitah walaupun solat sunat. Itu kita tak boleh buat apalah sebab iman tak baca. Ini yang solat selepas Ramadan, iman tak baca. Kita tak beriman pun, kan? Kenapa tak baca juga? Baca. Nak tahu doa iftitah yang paling pendek tu? Belilah buku Sifat Solat Nabi yang ditulis oleh Abdul Mu'in bin Abdul Rahman. Saya nak minta pihak Darul Hikmah tolong cetak buku ni 500. Mana Kak Nurul? 500. Ada orang order. Habis. Ada kan? Boleh cetak 500. Yasin. Tak, orang ada 200, 300 untuk dijual lah. Jadi dah selesai cetak, beli, jangan tak beli. Yang perempuan solat, adakah berbeza lelaki solat yang perempuan solat? Lepas tu ada orang mengatakan bahawa perempuan tu kalau sujud, tangan mesti kena sejadah, tak boleh lapik dengan kuku. Ada dalam hadis? Tak ada hadis. Jadi maknanya kalau bawa perempuan pun tak apa? Tak apa. Jadi yang kena sejadah apa saja? Dari Dia Nabi kata, aku disuruh sujud di atas 7 anggota.
Tujuh anggota, Nabi tunjuk dahi dan hidung. Hidung sekali. Orang Melayu bila sujud, ramai yang tak, hidung dia tak rapat. Dia penyek macam mana pun boleh dirapatkan. Kan? Kemudian, dua tangan. Kemudian, dua lutut. Kemudian, dua kaki. Dan kalau berlapik pun tak ada masalah. Sebab lutut kita berlapik tak? Berlapik. Kaki kita berlapik tak? Berlapik. Pakai stocking. Dahi dan hidung. Tangan kena tempat sujud. Tapi kalau berlapik tak ada masalah. Sebab ada satu hadis, seorang sahabat, bila tanah tu panas, dia ambil, masa nak sujud, dia ambil kain. Masa nak sujud, dia ambil kain, dia letak tempat sujud. Dan dia sujud atas kain. Kain tu bersambung dengan badan dia, sah. Dan bukan makruh. Yang makruh ni kita sengaja. Sambil-sambil sujud, kita ambil kain atas bahu, letak untuk sujud atas kain. Itu makruh. Bukan haram, bukan batal salat. Kita tengok, kita agama tu mudah. Kita yang menyusahkan. Telekong ni, adakah syarat sah solat? Bila kita buat benda yang agama tak suruh, kadang-kadang menyusahkan kita. Kalau kita solat dengan pakaian yang kita pakai, tak perlu telekong, jimatkan duit, dan tak timbullah persoalan sujud atas telekong. Kan? Kemudian beza laki perempuan solat. Tak ada hadis sahih pun yang membezakan laki dengan perempuan. Cara angkat takbir, cara sujud, cara rukuk sama je. Yang ada hadis sahih pada sallu kama ra'aitumuni usalli. Hendaklah kamu solat sebagaimana kamu lihat aku solat. Arahan Nabi pada siapa? Semua laki dan perempuan sama. Jadi kalau Nabi buka ketika sujud, perempuan pun kena buka. Kecuali ketika solat berjemaah. Tak payah kepik je, kan? Masa rukuk, masa sujud dia kepik je. Kenapa? Biarlah nampak beradab. Tak, beradab ialah ikut perintah Allah. Beradab ialah ikut sunnah Nabi, bukan ikut apa yang kamu rasa betul. Bila kamu ikut apa yang kamu rasa betul, sedangkan Allah dan Rasul tak suruh, itulah tak beradab. Itulah tak beradab. Boleh? Okey, masa sujud, sunnah Nabi ialah kaki rapat. Ramai orang Melayu bila sujud kaki buka. Itu bukan sunnah Nabi. Yalah, makmum buka kaki sebab Pak Imam lah tu. Ha? Itu tak tahulah, mungkin yang tak belajar. Tapi makcik bila dah belajar, makcik tak buat lagi masa dulu. Makcik tutup kaki dah? Dah belajar tutup lah dah. Tutup. Bagus. Dulu tak tutup. Mana makcik tidak menukarkan kekufuran dengan keimanan. Masa dulu tak tahu. Alhamdulillah. Baguslah. Itulah tujuan kita belajar. Apa dia? Ada dalil. Hadis sahih. Banyak orang tak buat. Tak macam ni. Fattaqullah mastata'tum. Tuhan kata takutlah pada Allah, ikutlah perintah Allah sekadar yang kamu mampu. Kadang-kadang kita dah rapat kaki, kita nak rapatkan bahu sekaligus, kadang-kadang benda tu macam tak mungkin, kan? Jadi setakat mana yang kita mampu rapatkan. Kalau tak boleh rapat dua-dua bahu dan kaki, rapatkan kaki saja. Kalau tak boleh rapatkan kaki, rapatkan bahu. Yang penting kita buat setakat yang mampu. Kadang-kadang ialah tak, kadang-kadang saya masa solat, saya rapat kaki tapi nak rapatkan bahu tak boleh. Kita kena macam sengit kan, kita badan kita tak adalah besar, dia lagi kurus. Jadi bila kurus kecil kan, kita nak rapat tu memang subhanallah, la yukallifullahu nafsan illa wusa. Setakat mana yang kita boleh rapatkan. Tak, angkat takbir macam ni je, tak payah. Dia itulah ikhwatun, kan? Kan dia yang duduk sebelah kita saudara kita. Dan solat bukan ikut rasa kita selesa, tak. Yang mana Nabi buat, itulah yang sepatut kita paksa diri kita supaya selesa dengan sunnah Nabi. Itulah iman. Iman ialah paksa diri kita supaya selesa dengan sunnah Nabi.
Bukan kita paksa sunnah tu sesuai dengan nafsu kita. Itu bukan iman, itu nafsu. Okey, cukup ah. Solat sunat ni 2 rakaat. Macam kaki dia duduk macam ayat kaki. Kalau kaki sakit kaki tu macam kaki duduk. Okey. Kedudukan tahiyat akhir ada 2 hadis, ada dua bentuk. Pertama, tahiyat akhir punggung letak atas lantai. Kaki kiri bawah kaki kanan. Ada hadis. Dan satu lagi, caranya ialah duduk tahiyat akhir sama dengan duduk tahiyat awal. Dua-dua betul. Dua-dua betul. Yang tak betul masa tahiyat dia bersila kan. Ha. Okey. Soalan pasal wuduk kan, ini cerita dah jadi satu perbahasan sejak dahulu kala kan. Sejak zaman purba kala kan. Okey, Kak tanya nak tahu dan nak ikut ataupun sebagai nak tahu saja. Kalau setakat nak tahu, saya tak nak jawab. Okey. Okey. Dia banyak hadis-hadis yang sahih menunjukkan Nabi sentuh Aisyah ketika solat, dan ada ketika Aisyah sentuh kaki Nabi ketika Nabi sujud dalam solat, dan Nabi teruskan solat. Semuanya hadis sahih. Dan ada juga hadis yang Nabi bila setiap kali nak solat Nabi cium isterinya. Maka semua hadis ni majoriti ulama mengatakan suami sentuh isteri ataupun isteri sentuh suami tanpa syahwat tak batal wuduk. Bahkan inilah pendapat 3 mazhab, mazhab Maliki, Hambali dan Hanafi. 3 mazhab berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Adapun mazhab kita Syafi'i mengatakan lelaki sentuh perempuan ataupun sebaliknya batal walaupun tanpa syahwat. Walaupun tanpa syahwat. Apa dalil dia? Dalil dia ayat Quran, aula mastumun nisa, ataupun kamu menyentuh perempuan. Ayat tu umum dan ayat tu tak sebut kamu sentuh kerana nafsu ataupun tak. Maka mazhab Syafi'i ambil ayat tu, dia kata sentuh walaupun nafsu ataupun tak batal. Dia tak rujuk pada hadis. Bila tengok pada hadis, dia kata apa? Masa Nabi sentuh Aisyah ataupun Aisyah sentuh Nabi, kemungkinan berlapis. Maka kata ulama, bila kemungkinan tak kuat dalilnya, tak boleh jadikan hujah. Maka kita ambil secara umum, Nabi sentuh Aisyah, Aisyah sentuh Nabi ketika solat dan tak batal. Ya. Orang kita takut sangat sentuh suami ataupun isteri. Bila tu lepas kahwin. Belum kahwin, masa bertunang, sentuh, pegang, okey je. Tapi lepas kahwin, bang jangan sentuh saya ada wuduk. Waraknya. Kalau tersentuh macam kita jual beli, tersentuh dengan jual beli sama isteri. Sentuh masa Kita bayar duit dengan okey. Nak pakai pendapat yang mana ni? Nak ikut hadis-hadis yang sahih ke ataupun tak? Kalau ikut hadis yang sahih, kita sentuh ada syahwat tak? Tak ada. Bila tak ada, tak batal. Ha? Tak apa. Tak apa. Kalau jaga, dah jaga terkena juga, tak apa. Ini yang tak jaga dah sengaja nak kena, itu yang tak boleh. Saya bagi contoh. Kadang-kadang suami kita terlantar di hospital, tak boleh bangun, tak boleh berwuduk. Isteri tak wudukkan suami. Alasan apa dah? Kalau saya wudukkan suami, batal lah wuduk. Akhirnya apa dah? Suami tak solat. Subhanallah, zalimnya isteri. Zalimnya isteri membiarkan suaminya sakit dalam keadaan tak beriman kepada Allah. Cuba bayangkan kalau suami dia mati dalam keadaan tak solat. Ke mana dia? Ada anak lelaki okey lah. Mana anak lelaki nak wudukkan? Ya Allah, pakai geluh pula dah. Ya. Baru je belajar. Bukan tahun lepas ni. Baru je.
Boleh, tak ada masalah. Cuma sebab kita tak baca ketika solat sunat sebab panjang. Kalau kita nak baca, tak ada masalah, bacalah. Dalam solat fardu boleh, takkan dalam solat sunat tak boleh? Dipendekkan ada tak? Macam Tengok. Pendek tu. Dia itulah Bani Israel baru je lepas selamat daripada Firaun. Nampak je orang sembah patung. Musa boleh tak seronoklah sembah patung? Ya Allah, dia tak nampak kebesaran Allah yang selamatkan dia. Okey. Saya dulu masa operasi di hospital, saya tak boleh bangun. Isteri saya wudukkan. Kalau isteri saya tak wudukkan, anak saya semua kecil. Nak suruh siapa? Nurse. Dan isteri saya wudukkan saya. Masa tu tak ada syawak, saya sakit. Kalau sakit pun naik syawak. Betul. Itulah cinta isteri pada suami. Bang, minta maaf saya tak boleh wudukkan. Batal. Ya Allah. Ya, memang susah. Bila tak ikut Al-Quran dan hadis, memang susah. Suami kita tak pernah tinggal solat di masjid. Tiba-tiba sakit terlantar 3 hari tak solat. Alasan apa dah? Batal. Akhirnya masa tak solatlah mati. Yang tuan kira yang mana? Yang selama pergi masjid ke yang di hujung kehidupan? Subhanallah. Innamal a'malu bil khawatir. Setiap amalan dikira ialah di hujung. Okey, cukup Tak, masa sujud kaki rapat. Tapi masa berdiri kaki buka. Tak, masa sujud kaki ni rapat. Lutut buka. Tak ada gambar. kalau lelaki nampaklah dia orang kaya. Tak, macam ni lah. Dalam buku saya tak ada gambar. Tak, kaki sahaja. Lutut buka, kaki rapat. Dia duduk macam tu. Macam tu. Macam tu. Bukan macam tu. Masa sujud saja, tapi masa berdiri kaki buka. Kalau setengah perempuan dia ajar, bahkan anak-anak kita dia ajar di sekolah, perempuan berbeza dengan lelaki. Apa dia? Salah satunya, waktu berdiri kaki kena rapat. Bila kaki dia rapat, dia dah renggangkan saf. Yang kedua tak seimbang, boleh tumbang tu kan. Nabi kata buku lali dengan buku lali, tapi dia rapatkan. Yang tu pun rapatkan kaki. Mana boleh rapatkan saf? Tak boleh. Menyanggahi sunnah Nabi SAW. Okey, cukup Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.